Sidang DUN Johor dan Negeri Sembilan dijangka bermula awal Ogos. APMM tahan 4 bot nelayan Vietnam rompak khazanah Laut Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi Rabu 23 Jun 2021 bersama saya Alif Ashraf Kamano dan rakan jurubahasa isyarat Tan Libi. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Baik, lintah langsung hari ini kita mulakan dengan negeri di bawah bayu bersama Konstantin Pahlawan membawakan laporan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bersedia bantu pengurusan kemudahan berkaitan COVID-19. Dari Bumi Kenyalang pula, laporan Sarawak memohon 650,000 dos vaksin Kansino untuk penduduk di kawasan luar bandar menjadi antara fokus mereka yang akan dibawakan Debbie Amanda Padan. Dan akhir sekali kita bersama Fahmi Muhammad Nur yang akan membawakan isu lambakan sayur di Tanah Tinggi Lodging dari Perak Darul Rizwan. Terus bersama berita wilayah. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini berkenan supaya persidangan Dewan Undangan Negeri Johor diadakan pada 12 Ogos ini. Menerusi Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bertitah Baginda yang juga berkenan untuk berangkat merasmikan pembukaan penggal persidangan keempat pada tarikh tersebut yang akan diadakan di Kota Iskandar. Baginda bertitah agar semua ahli Dewan bersatu hati untuk bersidang demi kepentingan rakyat dan negeri Johor. Ia terutama mengenai pelan tindakan bagi membantu kehidupan rakyat yang terjejas akibat COVID-19 dan menyusun pelan pemulihan ekonomi negeri Johor sebaiknya. Baginda turut menzahirkan rasa kecewa kerana masalah penularan virus COVID-19 masih belum dapat diselesaikan. Terdahulu Sultan Ibrahim menerima menghadap Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Azmi Rohani dan Penasihat Undang-Undang Negeri Amir Nasruddin. Sementara persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan juga dijangka diadakan pada awal Ogos depan. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun telah menghadap Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Tuanku Munawir dan telah mendapat perkenan untuk mengadakan persidangan DUN tersebut. Notis pemakluman dan warta kepada semua adun akan dihantar. Beliau memaklumkannya pada sidang media dalam talian di Seremban. Kali terakhir sidang DUN Negeri Sembilan diadakan pada 3 Disember 2020 membabitkan pembentangan bajet 2021. Melaka membenarkan pelaksanaan ibadah korban dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP kecuali di kawasan yang diisytihar Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Bagaimanapun, menurut Mufti Melaka Datuk Abdul Halim Tawil, ia bergantung kepada kelulusan pihak berkuasa negeri atas nasihat Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Beliau berkata ibadah korban ini hanya boleh dilaksana di lokasi yang ditetapkan Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS. Manakala haiwan ternakan yang dibenarkan ialah lembu, kerbau, kambing dan biri-biri yang menepati syarat korban dengan bilangan haiwan ternakan yang dibenarkan sebanyak 5 ekor lembu dan 10 ekor kambing sehari. Katanya waktu penyembelihan adalah 20 Julai selepas solat Sunan Aidiladha sehingga 6 petang dan 21 hingga 23 Julai pada 7 pagi hingga 6 petang. Pelaksanaan ibadat korban di negeri Melaka ini dilaksanakan secara amnya di tempat-tempat yang telah dikhususkan sahaja, iaitu di rumah sembelihan di bawah Jabatan Veterina Negeri Melaka dan ada beberapa buah rumah sembelihan yang dilaisenkan oleh Jabatan Veterina. Beliau ditemui pada sidang media di Majlis Agama Islam Melaka Maim Bukit Palah.
Datuk Abdul Halim berkata pengagihan daging korban dibuat melalui pengantaran secara langsung dari rumah ke rumah oleh petugas sahaja. Tambahnya, pelaksanaan ibadah korban ini hendaklah dijalankan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. 4 bot nelayan Vietnam berjaya ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dalam ops kuda laut yang melibatkan rampasan bernilai 6 juta ringgit. Pengarah APMM Terengganu Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, kesemua bot berkenaan dikesan pada kedudukan 78 batu nautika dari Kuala Terengganu pada Isnin lalu. Menurut Muhammad Sufi, ketika ditahan sekitar pukul 4 pagi, seramai 46 awak-awak termasuk 4 tekong sedang leka mengaut hasil laut negara. Hasil siasatan pihaknya mendapati kesemua mereka yang berusia antara 15 hingga 62 tahun tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Cubaan semasa pernah ditahan, mereka ni memang cuba sedaya upaya untuk melarikan diri, walaupun mereka telah masuk terlalu dalam perairan kita, melebihi 30 batu nautika daripada sepadan. Jadi untuk mereka lari daripada ditahan oleh KM Nusa adalah mustahil, kerana kita dengan kecekapan anggota dan pegawai kita berjaya juga memberkas mereka ni daripada terus menangkap ikan. Beliau menjelaskan menerusi penahanan itu pihaknya turut berjaya merampas 14 tan hasil laut termasuk ikan campur, ikan baja dan sotong serta minyak diesel yang dianggarkan 4,000 liter. Muhammad Sufi berkata hasil siasatan awal pihaknya percaya bot nelayan Vietnam itu sudah lebih sebulan berada di perairan negara berdasarkan jumlah tangkapan. Katanya kesemua nelayan asing ini ditahan di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959-1963. Polis Diraja Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian yang menggunakan kad pengenalan palsu orang awam untuk membeli barangan dalam aplikasi e-dompet. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beng Eli berkata, suspek menghasilkan kad pengenalan palsu tersebut dengan mencuri gambar dan maklumat peribadi orang ramai melalui laman Facebook. Menurutnya lagi, suspek mempelajari teknik penipuan perdagangan ini melalui rakan-rakannya di United Kingdom sejak tahun 2018. Modus operandi suspek adalah mendapatkan barangan yang dibeli melalui penipuan jual beli asal talian terhadap mangsa. Jadi barangan yang dibeli dibayar melalui akaun e-wallet yang didaftarkan atas maklumat individu palsu yang dibeli. Suspek menggunakan alamat palsu untuk penerimaan barangan berkenaan. Jadi barangan yang diperolehi secara penipuan itu kemudian akan dijual semula kepada pembeli lain dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Antara peralatan yang dirampas adalah 28 unit telefon bimbit, 131 kad SIM prabayar, 45 kad kredit, 8 keping kad pengenalan palsu, 2 keping pasport palsu, 32 kad akses perumahan dan 2 unit mesin pencetak akses kad. Nilai kerugian dianggarkan hampir RM80,000. Pihak polis turut menyeru syarikat e-dompet yang terlibat memberi kerjasama penuh dalam siasatan kes ini. Polis juga ingin menasihatkan orang ramai agar tidak terpengaruh dan sentiasa berhati-hati dengan segala bentuk jual beli terutama secara dalam talian. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang penolong setiausaha bahagian sebuah kementerian selama 5 hari bagi membantu siasatan kes penerimaan rasuah berjumlah RM1 juta. Permohonan reman dilakukan di hadapan Magistrate Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistrate Putrajaya sehingga 27 Jun depan. Suspek 46 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM kira-kira pukul 9 malam semalam selepas hadir memberikan keterangan. Suspek dipercayai menerima suapan berbentuk wang tunai berjumlah kira-kira RM300,000, barang kemas, tanah lot berkeluasan 2 ekar, rumah kedai 2 tingkat dan sebuah motosikal dengan jumlah keseluruhannya dianggarkan melebihi RM1 juta. Suapan dilaporkan sebagai balasan membantu 11 sebuah syarikat mendapatkan projek bekalan am, perkhidmatan dan pengangkutan di kementerian terbabit. Suspek menerima suapan antara 2016 hingga kini. Kes disiasat di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009.
Sepanjang 9 hari beroperasi, sebanyak 45,260 dos vaksin telah diberikan di Pusat Pemberian Vaksin Mega di Pusat Konvensyen dan Pameran Antarabangsa MINES MIECC Seri Kembangan. PPV Mega MIECC menganggarkan sebanyak 5,000 dos vaksin diberikan sehari. Rata-rata penerima vaksin yang ditemui di PPV Mega MIECC, mereka berasa teruja menerima suntikan vaksin bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Nasihat saya, vaksin ni untuk mencegahlah daripada penyakit menular COVID kan. Lepas tu saya sarankan semua orang harus ambil lah untuk protek diri kan, supaya tidak dijangkiti COVID lah. Tak perlu takut lah, rasanya nak cucuk pun tak sakit apa pun tak ada apa. Okey kan. Itu. Tak ada rasa apa berdebar kan, semua kita nak pastikan diri kita selamat, so kita pergi dengan hati yang tenang, so jangan susah hati, jangan risaulah. Setelah divaksin tak ada rasa apa, cuma ada rasa sengal sikit, itu sajalah. Dan kita haraplah semua kan terimalah vaksin ini dengan tanpa ragu-ragu, jaga diri kita dan jaga keluarga kita. PPV Mega MIECC ini boleh menampung keupayaan kapasiti penuh sebanyak 8,000 janji temu sehari. Lebih 1,500 individu yang terdiri daripada golongan warga emas orang kurang upaya OKU dan golongan rentan di Projek Perumahan Rakyat PPR Pantai Ria hampir selesai menerima vaksin hari ini melalui projek rintis Trak Vaksin Bergerak. Program yang dilaksanakan Kementerian Wilayah Persekutuan ini nyata mendapat sambutan baik warga setempat. Pengerusi Persatuan Penduduk PPR Pantai Ria Muhammad Radi Razali berpendapat projek rintis Trak Vaksin Bergerak ini perlu diteruskan untuk mencapai imuniti kelompok dengan kadar segera. Apabila program ini dibawa ke lembah pantai, bermulanya di PPR Pantai Ria, Cempaka dan Anggerik, jadi nampak sambutan pada masyarakat memanglah menanti-nanti. Kita dah berbincang semalam, kalau boleh di kawasan kita ni kita tarik di persekitaran, boleh juga buat di sini. Kita tarik, kalau boleh ditambahkan, bukakan lagi untuk vaksin ni bagi persediaan di sini. Selain itu, program yang dijalankan selama 3 hari dengan jumlah sukarelawan 130 orang turut memudahkan golongan B40. Pada saya sampai dan saya sudah ambil vaksin, proses berjalan dengan lancar lah. And semua dengan partisipan, dengan volunteer semua mengambil orang kata betul-betul buat kerja 100% lah. Sebab taklah jauh sangat nak pergi mana-mana, nak kena naik kereta lah, jalan kaki je. Mudahkan sebab tak perlu nak keluar bersesak-sesak kat tempat lain. Dia punya Sementara itu, penambahan 2 buah pusat pemberian vaksin PPV lagi akan dibuka di Muki Rantau Negeri Sembilan dalam masa terdekat. Ia melibatkan PPV di Kompleks Pusat Islam Rantau dan Universiti Teknologi MARA UiTM Rembau. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin, ia sebagai tambahan bagi meningkatkan jumlah pemberian vaksin kepada rakyat. Hari ini CITF dan juga Pejabat Kesihatan Daerah Seremban melaksanakan lawatan ke Bandar Eka, yang mana ini adalah PPV Pusat Islam Rantau di Bandar Eka dicadangkan untuk beroperasi pada akhir bulan ini.
sebagai PPV tambahan di Parlimen Rembau, khususnya untuk penduduk di rantau. Penduduk di rantau sekarang ni terpaksa pergi jauh, ya, sampai ke Seremban untuk mendapat vaksinasi mereka. Jadi kita nak mengurangkan jarak bagi mereka untuk menerima vaksin. Kita akan mengoperasikan PPV Pusat Islam Rantau pada akhir bulan ini, ya. PPV Kompleks Pusat Islam Rantau dijangka akan beroperasi hujung bulan ini, manakala PPV UiTM Rembau akan beroperasi mulai Julai depan. PPV Kompleks Pusat Islam Rantau dijangka mampu memberi suntikan maksimum 400 dos sehari, manakala di UiTM Rembau sebanyak 1,000 penerima sehari. KAIRI memaklumkan pihaknya juga merancang untuk membuka PPV di beberapa lokasi lain bagi kawasan Senawang dan Paroi. Sebanyak 250,529 dos vaksin COVID-19 diberikan semalam, tertinggi sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan dimulakan pada 24 Februari lepas. Setakat semalam, Kuala Lumpur mencapai peratusan tertinggi penerimaan vaksin dengan 44.7% untuk dos pertama, diikuti Labuan sebanyak 28.7%. Berikutan data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Ini pula perkembangan semasa COVID-19 dalam negara. Selepas 2 hari merekodkan kes harian di bawah 5,000, hari ini 5,244 kes baharu dicatat, meningkat 501 kes berbanding semalam. Manakala Selangor masih mencatatkan kes baharu tertinggi dengan 2,001 kes hari ini, diikuti Negeri Sembilan 677 dan Sarawak 577 kes. Berikut jumlah kes harian mengikut negeri. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 30 Jun. Untuk perkembangan cuaca di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Farha Halim. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Kita perhatikan terlebih dahulu paparan imej gema radar untuk tinjauan terkini. Hujan dan ribut petih hanya berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kelantan dan juga Terengganu yang dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan yang dicerak dan keadaan cuaca adalah cerah bagi kebanyakan tempat. Memandangkan kita kini berada di fasa monsun barat daya yang menjelang petang, keadaan cuaca adalah lebih kering dan kurang hujan bagi negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Manakala Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dan ribut petih hanya berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai barat, Sandakan dan Tawau, serta di bahagian pedalaman dan juga barat Sarawak yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Keadaan hujan di 1-2 tempat ini hanya berpotensi untuk berlaku menjelang lewat petang sehingga ke malam bagi negeri-negeri berikut. Seterusnya kita perhatikan kepada imej carta angin semasa rantau negara kita yang kini menerima tiupan angin yang masih lagi didominasi dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 30 km sejam dan kelajuan angin adalah stabil bagi kawasan perairan rantau negara. Namun demikian, kelajuan angin kencang kini telah pun melanda kawasan perairan Phuket
naik dan juga sebahagian daripada perairan rantau negara kita iaitu melibatkan perairan Kondor, Reef North, Layang-Layang, Sulu dan juga Palawan. Oleh yang demikian, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat bagi kategori kedua dan juga kategori pertama di kawasan perairan berkenaan sehingga 26 Jun dan keadaan angin kencang ini adalah sangat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kami menasihatkan orang awam agar tidak turun ke laut buat masa ini dan sentiasa berwaspada. Kita perhatikan pula kepada sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi seluruh negara. Sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Met Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bersedia bantu pengurusan kemudahan berkaitan COVID-19. Konstantin Palawan bersedia dengan paparannya. Silakan Konstantin. Terima kasih Alif Ashraf. Salam sejahtera. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Sabah sentiasa bersedia membantu Kementerian Kesihatan dalam pengurusan penyediaan kemudahan prasarana berkaitan COVID-19. Ini termasuk memberi laluan penggunaan program perumahan rakyat PPR di negeri ini sebagai pusat kuarantin. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Ali Yasni berkata kerjasama padu antara kerajaan negeri dan pusat dalam memastikan pesakit COVID-19 di Sabah tidak tercicir menerima kemudahan dan rawatan sewajarnya akan terus diperkukuh. Di PPR kita memang cukup kemudahan. Cukup disediakan lah. Memang sehingga saat ini belum ada komplain yang kita terima lah daripada pesakit ataupun daripada penghuni-penghuni lah yang mendiami pusat-pusat kuarantin. Kapasiti ataupun kemudahan yang tersedia adalah memuaskan sekali lah. Datuk Isnin ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Setakat ini, 2 PPR di Sabah dijadikan pusat kuarantin iaitu PPR Bubul Ria dan PPR Pasir Putih Sandakan yang menempatkan hampir 200 orang. Division Kelima Infanteri Malaysia memulakan konvoi Jiwa Murni Army Combat Medic Vaccination Program ACMVP ke Long Pasir seiring program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Perlepasan konvoi disempurnakan Panglima Division Kelima Infanteri Major General Datuk Haji Muhammad Halim Khalid pagi tadi di perkarangan Markas Division Kelima Infanteri Lokawi. Menurut kenyataan Markas Division Kelima Infanteri Malaysia, konvoi melibatkan 5 buah kenderaan menggunakan laluan darat melalui Jalan Lokawi, Papar, Beaufort, Sipitang, Long Pasir diketuai Lieutenant Colonel Manan Hussein. Program 2 hari dengan kerjasama Kementerian Kesihatan ini menyasarkan 500 penerima vaksin dos pertama. Bekalan vaksin diterima dari kerajaan negeri dan dibawa ke Long Pasir menggunakan pesawat TUDM. Ia merupakan usaha murni membantu pihak kerajaan negeri mencapai sasaran imuniti kelompok di kawasan pedalaman Sabah. Seorang warga emas berusia 100 tahun dari kampung Kabatang Baru, Suk, merupakan antara 78 penerima vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Daerah Kecil Suk. Kuyinin Balansing berada dalam keadaan baik dan tidak menunjukkan sebarang alahan selepas suntikan dos pertama vaksin jenis Pfizer BioNTech.
Kru RTM yang berpeluang menemui warga emas ini di kediamannya sehari selepas menerima suntikan diberitahu beliau masih dapat melakukan aktiviti harian seperti biasa dan tidak mengalami kesan sampingan teruk. Senang ba arwali kasari na dinaro man nga akan ka arwalit ruan ang aw na magaga tadi bay na ni na pa di kaniya di kazarumaya ko nga bagaldat lupo. Sementara itu, warga emas lain yang ditemui di PPV Dewan Masyarakat Daerah Kecil Suk yakin dengan kepentingan vaksin mencegah penularan jangkitan COVID-19. Selepas vaksin ini, saya rasa tiada apa-apa dan harapan saya semua yang belum divaksin itu silakan pergi. Jangan takut. Oh, itu jarum bagus. Habis kita menghilangkan ini penyakit. Supaya tidak kena jangkit. Kena jangkit juga tapi mungkin tidak masuk lagi. PPV ini turut menerima kunjungan Ahli Parlimen Pensiangan yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Atta Joseph Kurup. Katanya 5 lagi PPV akan dibuka di Pensiangan bagi memudahkan proses vaksinasi warga emas dan golongan berisiko dalam usaha mencapai sasaran 80% imuniti kelompok dalam negara menjelang hujung tahun ini. Sekarang kita sudah buka satu di Pakansuk dan juga di Klinik Kesihatan Nabawan dan kita akan tambah lagi di Klinik Kesihatan Pegalungan, Pensiangan, Salarom Taka yang akan mula beroperasi pada minggu ini. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau Dr. Muhammad Nur Haizam Ahmad Narawi memberitahu pihaknya menyasarkan suntikan vaksin kepada 400 penduduk di Suk sehari. Sambutan yang sangat baik dan kita menjangkakan dengan pembukaan PPV ini lebih ramai masyarakat di kawasan Suk terutamanya akan mengambil vaksin di sini, tidak perlu pergi di Keningau dan mereka akan lebih mudah serta makin termotivasi untuk hadir ke PPV ini. PPV Dewan Masyarakat Suk mula beroperasi sejak Isnin lalu. Sabah berdepan kekurangan bekalan darah meruncing selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan susulan penularan COVID-19 yang masih meningkat. Pegawai Perubatan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Dr. Lynette Lee berkata lazimnya penderma turut datang dari luar daerah namun berikutan pergerakan dihadkan ketika PKP jumlah penderma kian berkurangan. Sehubungan itu, pihak hospital giat melaksana kempen menggalakkan penduduk setempat untuk tampil menderma darah termasuk di pusat beli belah yang dikunjungi orang ramai. Ya, of course kita sepanjang masa PKP ini kita memang kekurangan darah seperti semua sudah maklum. Jadi memandangkan kita tidak boleh merentas daerah, jadi kita harapkan siapa-siapa yang tinggal di area Penampang boleh datang berkunjung ke ITCC untuk menderma darah. Dr. Lynette ditemui RTM ketika kempen derma darah HQE 2 di sebuah pusat beli belah di Penampang. Kempen ini mendapat reaksi baik orang ramai. Saya rasa kadar mau melaksanakan tanggungjawab saya lah. Sebab kita tahu juga di musim PKP ini pun kita dengar banyak bank darah pun semakin kurang. Jadi saya rasa dengan melaksanakan amalan macam begini, saya rasa ini sedikit banyak dapat membantu pihak hospital lah. Kalau saya rasa untuk bantu yang orang-orang yang memerlukan lah. Sebab sekarang Facebook pun viral kan banyak yang memerlukan darah. Jadi saya rasa saya perlulah untuk menolong derma darah begitu. Kempen bermula sejak Sabtu lalu hingga 26 hari bulan ini dibuka bermula 10 pagi hingga 4 petang. Sejajar maklumat mewacana strategi peralihan negara untuk bebas pandemik COVID-19 secara berfasa, Pelan Pemulihan Negara PPN diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini disifatkan usaha terbaik dalam memberi keyakinan kepada pelbagai lapisan rakyat untuk terus bersama-sama menentang pandemik yang masih menular. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata pelan tersebut harus didokong masyarakat bagi membantu melandaikan lekuk COVID-19 sekaligus memulihkan ekonomi negara dan rakyat sebaik lebih banyak sektor dibenar beroperasi. Peringkat-peringkat yang dibuat ini adalah saya ingat yang cukup baiklah menyeluruh. Tetapi perlu juga ada penambahbaikan. Peringkat kedua ini antara bulan Julai dan Ogos. Ada benda juga perlu kita buka awal. Kegiatan sosial yang tidak
melibatkan perkumpulan yang tidak melibatkan ramai orang, kita perlu buka. Sebagai contoh, golf lah. Dan ini juga kerana boleh menjana ekonomi. Sementara itu, rakyat juga menyokong pelan pemulihan negara yang mencakupi aspek kesihatan awam dan pengaktifan ekonomi. Dengan pelan pemulihan negara yang diumumkan oleh Perdana Menteri ini dapat memulihkan ekonomi negara secara perlahan-lahan dan juga dapat mengurangkan kes-kes positif. Pemberian vaksin boleh dipercepatkan agar masyarakat dapat dilindungi daripada kes COVID-19 ni. Selain itu dapat membantu kerajaan dalam mengurangi penularan COVID-19. Saya sebagai rakyat, saya menyokong penuh aktiviti ekonomi kita agar dapat dibuka secara meluas untuk menjana pendapatan semula. PPN yang diumumkan Perdana Menteri minggu lalu menetapkan 3 indikator tertumpu kepada keadaan penularan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian, keupayaan sistem kesihatan awam dan tahap populasi yang dilindungi melalui dos lengkap vaksin. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Pahlawan. Utamakan SOP di mana sahaja anda berada. Daftar diri untuk vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Alif Ashraf di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Konstantin. Baik, seterusnya Sarawak mohon 650,000 dos vaksin CanSino untuk penduduk di kawasan luar bandar. Perinciannya kita ke Kuching bersama Debbie Amanda Padan. Silakan. Terima kasih Alif, salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak telah memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk dibekal 650,000 dos vaksin CanSino iaitu vaksin jenis dos tunggal. Timbalan Ketua Menteri merangka Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Amar Douglas Ugahambas berkata, jumlah yang dimohon itu berdasarkan bilangan penduduk di kawasan luar bandar khususnya di pedalaman. Bagaimanapun, terdapat penduduk di beberapa penempatan luar bandar telah diberi vaksin jenis Sinovac. Tapi sekarang kita melihat ada beberapa kampung di luar bandar, di bahagian Miri, bahagian Kapit telah kita beri Sinovac. Mengapa kita beri? Kerana sekarang ada tempat-tempat di situ ada berlaku wabak pandemik 19, supaya satu langkah yang kita ambil bagi vaksin secepat yang mungkin di kawasan luar bandar. Sebab itu, kerana kalau kita menunggu CanSino, kita tak tahu bila CanSino datang. Dan dalam kita menunggu, kalau kita tidak beri vaksin kepada mereka, maka mereka akan terdedah. Dato' Amar Douglas ditemui RTM semasa meninjau program pemberian vaksin di Dewan Masyarakat SPAU di bahagian Betong. Jelasnya setelah vaksin CanSino dijangka dapat diperolehi pada pertengahan Julai ini, ia akan diberi kepada penduduk luar bandar dan pedalaman yang belum menerima vaksin. Program imunisasi di kawasan-kawasan bandar di Sarawak kini akan memasuki fasa ketiga, iaitu untuk individu 18 tahun ke atas. Jumlah pemberian vaksin harian seluruh negeri juga sangat memberansangkan dengan lebih 910,000 penduduk telah menerima vaksin setakat ini. Lebih 200 penduduk daripada 11 buah rumah panjang di kawasan Baleh setakat ini telah menerima vaksin melalui kaedah suntik dahulu daftar kemudian. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing, kaedah pemvaksinan itu yang diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak Sekolah Kebangsaan Nanga Oyan dilihat bertepatan dan sesuai dilakukan di pedalaman ke arah mencapai imuniti kelompok. Ujar Tan Sri Dr. James Jemut Masing, penduduk di kawasan tersebut menyambut baik usaha pihak terlibat melalui program vaksinasi bergerak itu. Beliau turut melawat PPV SMK Kapit No. 2 dan PPV Dewan Serbaguna Polis di Taman Pasifik Jalan Selirik Kapit mendapati proses vaksinasi juga berjalan lancar. Jelasnya penerima vaksin di 2 buah PPV tersebut merupakan penduduk di sekitar Kapit dan beberapa buah rumah panjang yang berdekatan selain penduduk Kapit yang bekerja di bandar seperti Sibu, Bintulu dan Kuching.
Justru beliau berharap lebih banyak bekalan vaksin diberikan untuk bahagian Kapit seperti yang telah dijanjikan agar lebih ramai penduduk dapat diberikan suntikan vaksin. Seramai 4,128 orang telah diberi suntikan Isnin lepas dan beliau yakin melalui pendekatan suntik dahulu, daftar kemudian bahagian Kapit dapat mencapai imuniti kelompok menjelang Julai nanti. Sementara itu, daerah Pakan kini telah mencapai 76% kadar vaksinasi sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula Mei lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom memaklumkan kira-kira 12,000 penduduk Pakan layak menerima vaksin dengan lebih 9,500 individu daripadanya telah divaksin dos pertama. Katanya di Pakan kini hanya beberapa sahaja lokasi yang belum dioperasikan program pusat pemberian vaksin bergerak, antaranya di kawasan Ulu Kota dan Kedup. So we are given 1 month over to go for this 26%. I think the machinery we have, the staff that we have and the team that we assemble and put forward should be sufficient to achieve the targets. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan peribadi antaranya komputer riba dan kemah kepada Klinik Kesihatan Nagawak dan Klinik Kesihatan Nagakara yang kini digunakan sebagai pusat pemberian vaksin. Jelas Tan Sri Mawan lagi, selepas jumlah lebih 12,000 yang dikenal pasti itu menerima vaksin, langkah yang perlu segera dilakukan adalah operasi mengesan mereka yang tercicir daripada senarai. Di bahagian Sibu pula, sebuah lagi pusat pemberian vaksin baru mula beroperasi di Dewan Lakis. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi yang kini telah bersedia di lokasi untuk perinciannya. Silakan Al-Hadi. Terima kasih Debbie Amanda Padan di studio RTM Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Setakat petang semalam, lebih 96,000 penduduk di bahagian Sibu telah pun menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19 mereka. Dan usaha untuk meningkatkan jumlah pemberian vaksin harian terus dipertingkatkan dengan pembukaan PPV baru di sekitar bahagian Sibu ini. Dan hari ini adalah hari pertama operasi PPV di Dewan Lakis Sibu yang dioperasikan dengan kerjasama pihak Angkatan Tentera Malaysia. Dan hari ini kami bersama dengan Panglima Brigade ke-9 Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Syamsul bin Haji Jaafar untuk memperincikan dengan lebih lanjut mengenai operasi di PPV Dewan Lakis ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Panglima. Terima kasih banyak kepada pihak RTM kerana telah datang membuat liputan di PPV Lakis ini. Jadi Panglima, boleh Panglima jelaskan sedikit perincian operasi di PPV Dewan Lakis ini? Baik, sedasarnya pelibatan Angkatan Tentera Malaysia di dalam PPV Lakis ini adalah secara bekerjasama dengan beberapa agensi lain. Kalau dilihat, pelibatan kami ini bermula daripada peringkat awal, iaitu di peringkat perancangan, persiapan dan juga pelaksanaan. Okey, di mana pada peringkat perancangan, pihak Markas 9 Brigade telah terlibat dengan beberapa agensi, contoh Pejabat Residen Sibu, SDMC Sibu dan juga Pusat Khidmat N55 Nangka dalam merangka di manakah lokasi yang sesuai untuk kita jadikan PPV yang terbaru. Di peringkat persiapan juga pihak Markas 9 Brigade dengan kerjasama unit-unit bantuan tempur dan tempur yang ada di Markas 9 Brigade, kita telah bekerjasama untuk menyediakan dewan ini menjadi sebuah PPV. Dan di peringkat pelaksanaan masih didahului oleh KKM, namun demikian pelibatan anggota Markas 9 Brigade di sini kita letakkan agak maksimum dengan kekuatan 4 pegawai dan 20 anggota, di mana di setiap kaunter ada pelibatan anggota tentera dan juga anggota sukarelawan, manakala di tempat vaksinator adalah pelibatan anggota staf awam perubatan daripada Pusat Perubatan Angkatan Tentera dan juga daripada staf-staf dari KKM. Justru ini adalah satu usaha pihak Tentera Darat Malaysia, terutamanya dalam memastikan tonggak kelima Panglima Tentera Darat yang telah digariskan dalam Perintah Ulung Panglima Tentera Darat, iaitu kerjasama tentera dan awam ditingkatkan ke tahap yang maksimum. Kita berharap agar dengan membuat sedemikian, usaha-usaha civil military cooperation kita ini dapat ditingkatkan lagi.
Jadi untuk operasi PPV ini, siapa golongan sasar dia Panglima? Baik, golongan sasar kita, operasi PPV ini akan bermula pada hari ini sehingga 28 hari bulan selama 5 hari. Di mana kita mensasarkan 2,500 orang yang berada di sekitar Masjid An-Nur Sibu dan juga Kampung Nangka. Namun demikian, kita juga akan berusaha untuk meningkatkan lagi sasaran kita ke 3,000 orang yang berada di kawasan sekitar Masjid An-Nur ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini Panglima. Jadi sekian sahaja lintas langsung kami dari PPV Dewan Lakis di Bandar Sibu ini. Lindung diri, lindung semua. Bagi mereka yang sudah mendapat temujanji untuk menerima vaksin di PPV Dewan Lakis ini, sila datang hanya 30 minit awal daripada temujanji kerana kita tidak mahu berlaku kesesakan di PPV ini. Jadi kembali bersama rakan penyampai di studio RTM Kuching. Silakan Debbie. Baik, terima kasih Al-Hadi. 80% penduduk di daerah Selangau telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama suntikan vaksin. Menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Selangau, Dr. Blitzer Biak Musin, Selangau kini berada di penghujung fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan fasa ketiga dijangka bermula tidak lama lagi. Dr. Blitzer Biak Musin menjelaskan dengan bermulanya fasa ketiga kelak, penduduk berusia 18 tahun ke atas akan mendapat janji temu untuk vaksinasi termasuk senarai pekerja di Selangau. Katanya sambutan daripada penduduk juga sangat baik. Ini dibuktikan dengan tahap kehadiran tinggi ke setiap pusat pemberian vaksin PPV bergerak yang diadakan di daerah berkenaan. Antara cabaran program vaksinasi terutamanya mobile iaitu PPV Klinik Bergerak adalah masyarakat dari kawasan luar amat sukar untuk datang kepada kita lah untuk menerima dos. Dan di samping itu kita menjalankan proses vaksinasi, kita juga perlu memastikan setiap SOP pemberian vaksin itu terjagalah supaya kualiti vaksin yang diberikan mematuhi piawaian yang secukupnya. Beliau ditemui pemberita di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak Dewan Masyarakat Squaw. Dr. Blitzer juga menyeru pemimpin di peringkat akar umbi memainkan peranan dengan mengesan anak-anak buah mereka untuk berdaftar mendapatkan suntikan vaksin. Thomas program ke mana bawa orang ke rumah panjai. Leban rumah panjai tu sikit suju ke cucuk nama tu cucuk besen tu. Jadi aku tak tahu penting kita nerima besen tu. Leban tu ada tu dia boleh berjalan, dia di bilik aja, dia boleh bergerak. Yang kebuah kita mesti nerima tu. Jadi kayak empat terbuka hati kita datang, hati kita akan berjalan jauh, ngintah daerah, ngakai menua site mesti kita nerima tu. Orang tua tu saya kada baik berjalan jauh, kereta nadai. Nanti bala nemi okey lah, bisa kereta. Orang kesesakitnya pun susah. Bala orang tua, kami ditok kami orang tua. PPV Bergerak Squaw yang dilaksanakan selama 3 hari sehingga esok menyasarkan memberi suntikan vaksin kepada 600 orang sehari. Setiap bas di Sarawak wajib dilengkapi dengan alat pemadam api bagi membendung kes kebakaran bas yang kian membimbangkan. Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak Hirudin Rahman berkata, sejak tahun 2016 sehingga setakat ini, pihaknya merekodkan 14 kes kebakaran bas dan 1 kematian. Hirudin Rahman berkata daripada jumlah itu 8 kes melibatkan kebakaran besar dan kebanyakannya berpunca dengan masalah pendawaian dan pergeseran. Perlu mempunyai 2 unit alat pemadam api 9 kg di mana kebakaran pada peringkat permulaan, peringkat kecil boleh ditangani dengan memadam menggunakan alat pemadam inilah. Oleh itu, operator bas harus memandang serius saranan ini dalam memastikan keselamatan diri sendiri dan juga penumpang terjamin. Menerusi video berdurasi lebih 2 minit itu, Hirudin juga yakin dengan adanya langkah-langkah keselamatan yang mudah sedemikian, ia mampu membendung berlakunya kebakaran besar. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Terima kasih DB. Isu lambakan sayur di Tanah Tinggi Lodging seperti ditularkan, adakah ia benar-benar berlaku? Tim berita di Perak mendapatkan duduk sebenarnya daripada pihak berkaitan. Langsung di studio RTM Perak kita bersama Fahmi Muhammad Nur. Silakan Fahmi. Ya, sebenarnya tidak wujud isu lambakan sayur di Tanah Tinggi Lodging Cameron Highland seperti yang ditularkan.
Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, sehubungan itu tiada keperluan untuk mewujudkan pusat pengumpulan hasil tanaman di kawasan itu bagi mengatasi masalah tersebut. Jelas beliau, ia berikutan pusat pengumpulan hasil tanaman sedia ada di Kampung Raja yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD telah pun diberi kelonggaran untuk beroperasi. Sebenarnya lambakan itu berlaku semasa kita belum membenarkan pergerakan. Sekarang kita bersyukur kerana semasa mesyuarat MKN pada 18 hari bulan yang lalu yang diputusikan oleh Amat Perdana Menteri, setelah mendengar pelaporan daripada MAFI, telah memberikan kelonggaran supaya ada pergerakan. Jadi perkara lambakan ini tidak berlaku lagi lah. Beliau memaklumkan demikian selepas melakukan lawatan di Sekatan Jalan Raya SJR Lodging Sempadan Kampung Raja di Cameron Island. Datuk Seri Ahmad juga berkata 75% hasil pengeluaran pertanian bagi tujuan pengeksportan dihasilkan di Kampung Raja yang juga merupakan kawasan pertanian terbesar di daerah itu. Dalam usaha membantu masyarakat kampung yang terjejas susulan penularan pandemik COVID-19, sebuah keluarga di Kampung Tua, Tanjung Belanja Parit mengambil inisiatif mewujudkan gerobok rezeki Opah Minah. Langkah tersebut juga bagi meneruskan amalan arwah Opah Minah yang suka bersedekah semasa hayatnya. Saya sendiri mengunjungi keluarga berkenaan bagi mendapatkan butiran berhubung inisiatif mereka. Bermodalkan kurang daripada RM3,000, gerobok rezeki Opah Minah siap dibina hanya dalam tempoh 3 hari. Setakat ini, ia telah memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar kampung ini. Cucu sulung arwah Ahmad Mizuan Ahmad Temizi, 39 tahun berkata, gerobok ini menyediakan barang keperluan asas secara percuma. Antara barangan yang disumbangkan termasuklah beras, minyak masak dan gula. Saya dapat idea hasil daripada program gerobok kongsi rezeki yang dicetuskan oleh Esko Kerajaan Negeri Perak iaitu YB Khairul Syahri Mahmad masa bulan 3 tadi. Tapi gerobok tu dia letak semua di masjid-masjid di sekitar kawasan Parlimen Parit. Saya tengok benda tu baik untuk masyarakat, jadi saya perluaskan konsep gerobok tu, saya bawa ke sini supaya ia nampak lebih dekat dan lebih mesra dengan masyarakat kampung lah. Gerobok rezeki ini mendapat perhatian orang ramai sehingga terdapat individu dari luar negeri ini yang berminat untuk turut menyumbang. Menyentuh amalan murni arwah neneknya yang meninggal dunia 3 tahun lalu, beliau berkata arwah suka bersedekah di masjid. Kalau dulu, misalnya kalau ada berita-berita yang baik berkenaan ahli keluarga kami, anak dia ke cucu dia ke dapat kerja ke, cucu dia dapat pekerjaan yang baik, dia akan bersedekah pada masjid, pada kawan-kawan dia sekitar kampung ni. Dia akan bagi makan, hantar kepada tiap-tiap rumah. Penduduk kampung menyambut baik usaha murni ini dan menzahirkan rasa syukur atas keprihatinan keluarga ini. Kira kalau buat macam ni, alhamdulillah, untuk penduduk kampung mana-mana yang terjejas pendapatan kan, dia orang bolehlah ambil sedikit untuk dia orang buat untuk kehidupan harian kan. Bagus. Dapat dia nolong orang susah-susah sikit apa semua sekarang ni, masalah PKP sekarang ni kan. Baguslah ada benda-benda macam ni. Kalau elok buat lagi tempat lain lagi bagus. Banyakkan benda-benda macam ni. Saya selaku anak tempatan ni ucap terima kasihlah kepada keluarga Opah Minah ni. Masa tengok sambutan yang cukup baik sekali. Alhamdulillah, syukurlah. Penduduk turut berharap inisiatif tersebut dapat diperluaskan ke kawasan lain agar lebih ramai masyarakat dapat dibantu, terutama bagi mereka yang terkesan dengan penularan COVID-19. Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM. Itu inisiatif persendirian bagi kerajaan negeri usaha membantu golongan terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terus dilakukan tanpa mengira latar belakang. Setiausaha politik kepada Menteri Besar, Datuk Syam Mat Sahad berkata, ia bagi memastikan mereka yang terkesan tidak merasa terpinggir dan tertinggal. Pada masa sama, para pentadbir termasuk penghulu dan ketua kampung juga berperanan mengumpul data penduduk bagi memudahkan penyaluran bantuan kepada golongan tersebut.
Sebab itu saya minta kerjasama ketua-ketua kampung, pemimpin masyarakat dan siapa jugalah yang tahu dia akan laporkan. Dan banyak juga saya akan dapat mesej-mesej daripada orang-orang perseorangan yang mohon bantuan dan kita sampaikan. Beliau yang juga Adun Alor Pongsu berkata demikian pada program jelajah bantuan lockdown di sekitar Bagan Serai. Bantuan berupa barangan keperluan harian dan wang tunai. Bagi penduduk, bantuan tersebut sedikit sebanyak membantu mereka menampung perbelanjaan keluarga selepas tidak dapat bekerja. Ya, tak ajar apa daripada PKP itu. Tu. Sebab kerja welding dengan Cina tu tutup, saya pun tak boleh buat apa. Ini yang membantulah saya harian kan. Jadi gula minyak tu saya kata tu yang tu alhamdulillah. Mau mana dalam seminggu dua ni saya tak belilah tu. Sekarang terjejah jugalah pendapatan tu pasal sebab nak ke tengah sikit pun dah tak boleh kan. Duduk di main dekat-dekat ya. Sekian paparan berita dari Perak hari ini. Duduk rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Sama-sama kita lindung diri, lindung semua. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Fahmi. Baik, berita wilayah berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Selepas impian untuk beraksi di pentas Sukan Olimpik 2020 di Tokyo telah terkubur, tumpuan skuad hoki negara kini beralih kepada persediaan menghadapi kejohanan Piala Juara-Juara Asia ACT 2021 di Dhaka, Bangladesh pada Oktober depan. Ketua Jurulatih Nyarul Selvaraj berkata beliau kini sedang berperang dengan masa yang singkat dalam mempersiapkan pasukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebelum ini, peluang Malaysia yang diletakkan sebagai pasukan simpanan pertama oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa ke Tamasya Olimpik Tokyo 2020 akhirnya lebur setelah pasukan Afrika Selatan yang berdepan masalah kewangan telah mengesahkan penyertaan mereka. Justru Arul yang dilantik mengendalikan skuad Speedy Tigers pada Ogos tahun lalu menjelaskan fokus utamanya kini adalah merangka modul latihan sesuai untuk para pemain sebagai persiapan menghadapi kempen ACT 2021. Mempunyai lebih kurang 14 minggu latihan kalau dapat dijalankan 14 minggu dan 14 minggu itu kita mempunyai dalam latihan dalam cuma dalam 60 lebih hari sahaja untuk persiapan. Memang untuk dari segi international hockey memang tidak mencukupi lah. We need to train at least a periodization plan dengan at least 12 hingga 18 bulan. Sebelum ini fokus saya memang lebih kurang kepada hoki dan lebih kepada physical dan strength. Itu yang agak kekurangan yang ketara saya nampak sekarang sebab kita tidak dapat menggunakan facilities gym. Sebelum ini, Konfederasi Hoki Malaysia MHC gagal mendapatkan kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara untuk skuad negara mengadakan latihan secara kuarantin di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Situasi itu bakal menjejaskan lagi persiapan Speedy Tigers kerana ia mengurangkan tempoh latihan seandainya tuan rumah Bangladesh menuntut setiap pasukan menjalani kuarantin selama 14 hari di sana. Selain Malaysia, ACT 2021 turut disertai gegasi Asia lain seperti India, Pakistan, Korea Selatan, Jepun dan Bangladesh. Pencapaian terbaik negara di kejohanan ini ialah menduduki tempat ketiga dalam 5 edisi berturut-turut. Pasukan Liga Premier Kelantan FC membawa masuk beberapa pemain baharu bagi memperkuatkan cabaran dalam mengharungi baki saingan musim ini sekaligus mencapai misi menduduki kelompok 5 pasukan teratas. Dalam satu kenyataan, pengurusan The Red Warrior berkata muka-muka baru itu dibawa masuk semasa jendela perpindahan kedua dibuka tempoh hari. Namun, buat masa ini mereka tidak dapat memperkenalkan muka-muka baru berkenaan mereka kerana berdepan beberapa kekangan dalam segi prosedur. Antara kekangan yang dihadapi tersebut adalah melibatkan urusan pemeriksaan kesihatan serta beberapa dokumen lain yang perlu diselesaikan segera. Selain itu, pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman pula berharap semua peminat pasukan dari pantai timur tanah air tersebut terus memberi sokongan
sokongan dengan membeli barangan keluaran khas The Red Warriors. Menurutnya, pembelian barangan khas berkenaan mampu menampung perbelanjaan kewangan Kelantan FC bagi mengharungi cabaran pada musim akan datang. Skuad kendalian Marco Ragini itu ketika ini di ketangga ke-7 Liga Premier selepas mengumpul 14 mata hasil 4 kemenangan, 2 seri dan 4 kekalahan. Sementara itu, Kelantan FC turut mengumumkan jurulatih penjaga gol mereka Riccardo Mattioli telah meletakkan jawatan berkuat kuasa hari ini. Jurulatih berasal dari Itali itu membuat keputusan berkenaan atas alasan urusan keluarga selain faktor kesihatan ibunya. Mattioli merupakan antara individu penting dalam Kelantan FC bagi membentuk penjaga gol The Red Warrior iaitu Farizwan Kamarudin, Ni Amin Ahmad, Farizal Harun dan Asfa Abidin. Kehadirannya bersama Kelantan FC sejak 6 bulan lalu berjaya memberi impak positif kepada peningkatan penjaga gol muda pasukan berkenaan. Sebelum ini, jurulatih berusia 27 tahun itu dibawa masuk bersama ketua jurulatih Marco Ragini oleh pemilik klub Norizam Tukiman bagi memperkasa pasukan itu dengan ramuan Itali. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuh SOP dan amalkan kawalan kendiri. Lindung diri, lindung semua. Saya Alif Ashraf Kamanor. Salam hormat dan Assalamualaikum.